Dalam bab 6, kita kena tahu dia punya asas sebelum kita menjawab soalan graf. Yang pertama, kita ada jarak, kita ada masa, kita ada laju. Okay. So, ingat formula segitiga ni, macam mana nak kira salah satu. Untuk bab ni lebih kepada nak mengira laju lah. Laju ialah jarak bahagi masa. So, J jarak, masa, L laju. So, nak kira laju, jarak bahagi masa. Dalam piramid ni kan senang nak ingat. Atas dengan bawah ialah bahagi, sebelah-sebelah ialah darab. Tapi untuk bab 6 ni, dia lebih pada mengira jarak, iaitu jarak bahagi masa. Okey, apa lagi benda-benda yang akan dikira di dalam bab 6 ini ialah jumlah jarak. Okey, jumlah jarak ialah jarak akhir tolak jarak awal. Itu maknanya jumlah jarak. Jumlah masa ialah masa akhir tolak masa awal. Okey, maklumat ni barulah kita masukkan dalam ni. Kadang-kadang ada soalan dia tanya purata laju. Okey, purata laju ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, nampak tak relation dia? Still, laju ialah jarak bagi masa. So, kalau purata laju, jumlah jarak bagi jumlah masa. Kena ingat asas ni pula. Next, bila kita dah tahu laju, dia pecut pula. Maknanya dia accelerate, dia makin laju. So, bila makin laju, kat sinilah pula pecutan punya formula ialah laju bahagi masa. Di dalam soalan, dia ada dua. Kadang-kadang graf yang diberi adalah graf pecutan atau juga ada yang graf laju. Nanti kita akan tengoklah. Lagi satu yang penting ialah unit. Unit pun kita kena tahu. Unit laju selalunya kalau yang kelajuan kecil-kecil dia lebih kepada meter per saat. Atau kita tulis MS kuasa tolak 1. Ini masa form 3 dulu kan dah belajar indeks kan. So, kalau bahagi maknanya dia akan jadi kuasa negatif 1. Ada juga kadang kilometer per jam. Kalau kita naik highway kan, kalau macam highway kan dia punya laju kereta kan 110 km per jam kan. So, unit dia lah kilometer per jam. Ataupun kalau tulis dalam bentuk satu line, kmj tolak 1. Purata laju pun sama, meter per saat ataupun ms kuasa tolak 1. Ataupun kalau unit dia kilometer per jam, kmj tolak 1. Pecutan dia ada laju bagi masa. So, laju ni dah ada saat kan, bagi lagi masa. So, dia akan jadi, kalau ikutkan macam ni kan, dia akan jadi ms per s. So, dia akan sebenarnya jadi m per s kuasa 2 ataupun ms kuasa negatif 2. Sama juga kalau kilometer per jam, bahagi lagi dengan jam. So, dia akan jadi km per jam kuasa 2 ataupun kmj kuasa negatif 2. So, ni asas dia. Kita tengok contoh soalan. Ni saya cakap tadi, ada dua jenis graf kalau dalam soalan SPM. Sama ada graf laju masa ataupun jarak masa. So, nampak tak beza dia? So, ni graf apa, ni graf apa? Okey, nampak? Kalau laju per masa, maknanya ni graf pecutan. Kalau laju dengan masa, ni graf pecutan. Tapi kalau jarak dengan masa, ni dah jadi graf halaju atau laju. Beza laju dengan halaju tu sama je. Tapi laju lebih kepada unit asas dia lah. Laju ialah jarak bagi masa. Tapi kalau halaju dia dah jadi laju akhir tolak laju awal bahagi masa. Tu dia jadi
laju lah, perbezaan laju, right? So ni jarak bagi masa, ni adalah graf hal laju. Kalau laju dengan masa ni adalah jarak, graf hal laju. Graf hal laju pula, graf pecotan. Okey, mari kita tengok contoh soalan. Nampak ni, katalah ni objek tu tengah bergerak daripada laju ni, kan ni laju, unit laju, ini unit masa. Dia gerak daripada kedudukan laju dia 10 meter per saat, tu dia gerak sampailah ke masa ataupun saat yang keempat, pada laju 40 dia kat sini. Lepas tu daripada sini pula untuk saat seterusnya, daripada saat 4 hingga saat 6, dia punya laju dia malam macam tu. Lepas tu daripada saat 6 ke saat ke-8 dia naik lagi sikit laju dia. Bila sampai ke saat ke-8 ni, laju dia terus sampai ke sini. Maknanya tadi dalam keadaan bergerak sampailah ke saat ke-12 dia berhenti. So contoh ni tadi daripada laju 10 digerak sampai saat ke-4, dia sampai 40 meter per saat. 2 saat seterusnya laju seragam, pecotan seragam, Lepas tu untuk 2 saat seterusnya dia makin naik, tapi untuk 4 saat seterusnya dia berhenti. So mari kita tengok soalan. Apa soalannya yang akan keluar? Okey, kita tengok jenis-jenis soalan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan dia tanya, apakah pecotan dalam 4 saat pertama? So, mari kita tengok graf tadi. Apakah pecotan 4 saat pertama? Okey, ni saat kosong, saat 1, 2, 3, 4. Ni yang dia nak suruh cari. Daripada masa 4 saat pertama, sampailah laju dia dekat sini. So, mari kita masukkan dalam pengiraan. Apa tadi? Formula untuk pecotan. So, pecotan ialah hal laju akhir tolak hal laju awal bagi dengan masa akhir tolak masa awal. So, tengok tadi berapa? Hal laju akhir 40, hal laju awal 10, masa akhir 4, masa awal 0. Masuk balik dalam formula. 40 hal laju akhir, 10 hal laju awal, 4 tolak 0 saat akhir saat awal, sama dengan 30 bagi 4. So, calculate, dalam kalkulator dapat 7.5. Unit dia ialah meter per saat kuasa 2 ataupun 7.5 meter saat kuasa negatif 2. So, apa yang kita boleh katakan ni? Ini adalah satu pecotan yang menunjukkan dia punya kecerunan dia positif. Maknanya dia makin lajulah. Pecotan positif. Okey, soalan kedua. Pecotan untuk 2 saat kedua. Ni dah habis, ni pula. Tadi dia dah sampai sini. 2 saat seterusnya daripada 4 sampai 6. Okey. So, macam tadi juga, pecotan ialah hal laju akhir tolak laju awal. So, mana akhir mana awal? So, masih 40 dengan 40. Dia tak bergerak kan? So, 40 tolak 40. Masa akhir 6. Masa awal 4. 6 tolak 4. So, 40 tolak 40, 0. 0 bagi 2 dapat 0. 0 meter per saat kuasa 2. So, ni maknanya apa? Ni maknanya
pecotan dia sedang seragam. Dia maintain aja pecotan dia. Itu sebabnya kosong. Bukannya kereta dia berhenti. Ini maknanya pecotan. Maknanya seragam je. Okay, next. Soalan ketiga tanya pecotan untuk saat seterusnya. Kita tengok kat sini. Saat seterusnya dia naik ke sini. Daripada 6 hingga saat ke-8, 40, naik 50. So boleh kira pecotan dia berapa? Cuba kira. So pecotan dia ialah 50 tolak 40 bagi masa akhir 8, masa awal 6. 50 tolak 40, 10 bagi 2 dapat 5 meter per saat kuasa 2. Right. Next, pecotan untuk saat akhir. Maknanya daripada sini sampai ke sini. Daripada 8 ni sampai 12. So apa pecotan dia pula? Cuba kira. Pecotan dia ialah laju terakhir dia kosong tolak 50, saat terakhir dia 12 tolak 8, so negatif 50 bagi 4, so dapat negatif 12.5 meter saat kuasa 2. So nampak tak tu? Ini dia punya kecuronan dia ialah negatif. So apa makna bila kecuronan negatif? Maknanya gerakan tu akhirnya pergerakan tu pun terhenti.